salam sejahtera. Nama saya Salomi anak James, memegang kad matrik D2019-10888871. Menurut Louis M. Baker 2001, tingkah laku bermaksud apa yang kita lakukan ataupun cara berinteraksi atau beraksi serta bertindak balas terhadap persekitaran. Tingkah laku bermasalah juga didefinisikan sebagai aksi pelajar yang dianggap oleh guru sebagai mengganggu ataupun menghalang kelancaran dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Salah laku pelajar juga merujuk kepada tingkah laku yang menyimpang ataupun dikenali sebagai deviant behavior daripada norma-norma yang dipercayai dan dianuti oleh sesebuah masyarakat dengan bentuk perlakuan yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang dilakukan individu yang belum mencapai umur dewasa ataupun dikenali sebagai belum matang. Bagi penyataan masalah pula, kami telah mengkaji punca berlakunya masalah tingkah laku pelajar di sekolah. Antara punca yang pertama ialah datang daripada sikap pelajar itu sendiri dan diikuti dengan pengaruh rakan sebaya. Selain itu juga, latar belakang keluarga juga mempengaruhi berlakunya masalah tingkah laku pelajar. Mungkin sesetengah pelajar datang daripada keluarga yang bermasalah, maka di sekolah mereka akan melakukan sesuatu mengikut keinginan ataupun kehendak diri sendiri tanpa melihat kesan yang akan berlaku. Kesannya ialah pencapaian akademik pelajar akan merosot serta pelajar juga akan mudah terpengaruh dan terlibat dengan gejala yang negatif tidak kira di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kesan seterusnya ialah peratusan kehadiran pelajar merosot akibat daripada berlakunya ponteng sekolah. Masalah tingkah laku pelajar juga boleh memberi kesan yang negatif kepada diri sendiri, ibu bapa, guru dan juga pihak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syahada binti Zakaria yang memegang nombor kad matrik D2019-108964 dan saya daripada program pengajian ISM Bahasa Arab dengan Pendidikan. Baiklah, saya akan membentangkan objektif kajian dan metodologi kajian. Terdapat 3 objektif utama dalam kajian yang kami jalankan. Yang pertama ialah mengenal pasti masalah tingkah laku pelajar di sekolah. Yang kedua, mengenal pasti punca berlakunya masalah tingkah laku pelajar di sekolah. Yang ketiga, mengenal pasti kaedah mengatasi masalah tingkah laku pelajar yang dihadapi oleh guru. Seterusnya ialah metodologi kajian. Bagi mencapai ketiga-tiga objektif kajian kami menggunakan beberapa metodologi iaitu temu bual secara atas talian. Kami telah menemu bual seorang guru yang berpengalaman melalui aplikasi Google Meet. Sebelum kami menemu bual beliau, kami telah menyediakan beberapa soalan untuk diajukan kepada beliau. Maklumat yang kami dapat daripada temu bual tersebut, kami jadikan sebagai kutipan data dan dimasukkan ke dalam dapatan kajian kami. Yang kedua ialah metodologi perpustakaan. Metodologi ini digunakan dengan cara merujuk bahan ilmiah atau bahan rujukan sebagai maklumat tambahan dalam kajian kami. Di samping itu, kami juga merujuk bahan daripada internet seperti artikel dan jurnal yang berkaitan dengan tajuk kajian kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Muhaimin bin Muhammad Isbah, pemegang nombor matrik D2019-108855. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama adalah berkenaan dengan masalah tingkah laku yang berlaku di sekolah itu. Yang pertama adalah ponteng. Terdapat 2 jenis ponteng, iaitu ponteng kelas dan ponteng sekolah. Yang kedua adalah kekemasan diri dari segi rambut dan pemakaian. Yang ketiga adalah kesalahan tingkah laku dari segi tugasan guru, seperti menyiapkan kerja sekolah. Yang keempat adalah kes-kes berat seperti merokok dan pergaduhan. Dapatan kajian yang kedua adalah apakah punca-punca masalah berlakunya masalah tingkah laku di sekolah. Yang pertama adalah sikap pelajar itu sendiri. Pelajar lebih suka untuk berada di luar persekitaran sekolah daripada suasana sekolah.
Selain itu, masalah tingkah laku ini juga disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Seterusnya, latar belakang keluarga pelajar itu juga merupakan punca masalah tingkah laku ini berlaku, di mana pelajar yang banyak terlibat dan berulang kali melakukan masalah tingkah laku ini mempunyai masalah keluarga seperti perceraian dan ibu bapa yang berjauhan dengan pelajar itu. Punca yang keempat adalah pengaruh media sosial. Dapatan kajian yang seterusnya ialah kesan-kesan masalah yang dihadapi sekolah daripada masalah tingkah laku pelajar. Kesan yang pertama adalah menyebabkan peratusan ketidakhadiran pelajar di sekolah semakin meningkat. Yang kesan yang kedua adalah kadar kecemasan pelajar juga meningkat. Dan kesan yang ketiga adalah pencapaian akademik sekolah juga berkurangan. Dapatan kajian yang seterusnya, apakah tindakan atau langkah yang diambil oleh pihak sekolah bagi menangani masalah tingkah laku di sekolah? Pertama sekali, surat amanan akan dikeluarkan. Ibu bapa pelajar akan dipanggil serta pelajar dirujuk ke unit bimbingan dan kaunseling. Yang kedua adalah penyediaan satu sistem, iaitu Sistem Sasiah dan Disiplin Murid (SSDM) bagi merekodkan sistem kesalahan serta amalan baik yang dilakukan oleh pelajar. Selain itu, pihak sekolah juga bekerjasama dengan PIBG. Sebarang tindakan yang hendak diambil akan dibawa untuk berbincang dengan PIBG yang melibatkan ibu bapa untuk dipersetujui bersama. Yang keempat ialah pihak sekolah juga bergantung kepada unit bimbingan dan kaunseling untuk mengenangani masalah tingkah laku pelajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Hisham bin Zekurain, pemegang Matrix di 2019-1088539 akan meneruskan pembentangan mengenai dapatan kajian. Kami telah menyoal manakah yang lebih dominan dalam masalah tingkah laku di sekolah antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Guru Niti Mubual berpendapat bahawa tidak dapat dinafikan lagi, pelajar lelaki adalah lebih dominan daripada pelajar perempuan. Beliau memberikan sebab bahawa pelajar lelaki lebih ramai terlibat dengan masalah tingkah laku yang berat. Hujahnya dikuatkan lagi dengan peratusan kes disiplin di sekolah beliau, iaitu sebanyak 85% pelajar lelaki terlibat dengan masalah tingkah laku, manakala selebihnya 15% pelajar perempuan yang terlibat. Seterusnya kami mempersoalkan sama ada personaliti guru mempengaruhi tingkah laku pelajar. Guru tersebut memberikan jawapan bahawa pelajar sememangnya dipengaruhi oleh personaliti guru. Hal ini demikian kerana setiap pelajar mempunyai guru yang diminati dan guru yang tidak diminati. Guru yang tidak diminati sememangnya berkemungkinan mempunyai personaliti yang agak garang, menyebabkan pelajar tidak berminat untuk belajar dan mengambil keputusan untuk konten kelas yang merupakan satu masalah tingkah laku di sekolah. Seterusnya, guru tersebut berpendapat bahawa persekitaran dilihat kurang mempengaruhi tingkah laku pelajar. Namun, kemudahan di sekolah tidak mampu lagi untuk menarik minat para pelajar untuk hadir ke sekolah. Hal ini kerana remaja kini lebih minat berkumpul dan bermain permainan dalam talian di dalam telefon pintar. Akhir sekali, guru tersebut mempunyai 3 harapan. Pertama, beliau berharap pihak sekolah akan mengadakan program yang lebih menyeluruh yang melibatkan ramai pelajar. Keduanya, beliau berharap semua guru mengambil peranan dalam mengawal tingkah laku pelajar dan tidak bergantung 100% hanya kepada guru disiplin sahaja untuk mengawal tingkah laku, supaya masalah tingkah laku dapat dikawal secara optimum. Ketiga, beliau berharap ibu bapa mengambil cakna akan masalah tingkah laku anak-anak supaya mereka hadir ke sekolah apabila dipanggil bagi membincangkan masalah tingkah laku serta mencari langkah penyelesaian supaya masalah tersebut tidak berulang lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, saya Ida Suryanti Muhammad Sabirin, nombor metrik di 2019-1089776. Okey, saya akan meneruskan sesi bentangan dengan kaitan antara dapatan kajian yang kami lakukan dengan kajian lampau. Berdasarkan hasil dapatan kajian kami juga, kami mendapati bahawa punca yang menyebabkan masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar ini juga adalah antaranya disebabkan oleh faktor personaliti pelajar itu sendiri. Okey, hal ini adalah kerana kebanyakan pelajar yang melakukan masalah tingkah laku ni, apabila disoal, mereka akan mengatakan bahawa mereka tak minat dan malas belajar dan juga diikuti oleh masalah emosi pelajar. Okey, hal ini dapat dibuktikan melalui kajian Azman Cik Ahmad dalam GOR 1995. Beliau menjelaskan bahawa masalah emosi yang dihadapi oleh pelajar tu akan sering mengganggu mereka dan akan membuatkan emosi mereka tak stabil. Dan inilah yang akan membuatkan pelajar itu tiada mood dan malas untuk belajar. Berdasarkan hasil dapatan kajian kami juga, antara punca lain yang turut menyumbang kepada masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar itu juga adalah pengaruh rakan sebaya.
Okey, ini kerana kajian mendapati bahawa kebanyakan pelajar yang terlibat dalam masalah tingkah laku ni, mereka mengatakan bahawa mereka ni terikut dan terpengaruh dengan ajakan daripada rakan sebaya. Okey, ini juga dapat dibuktikan melalui kajian Azizi Yahya dan Muhammad Jumat Aliju 2010 yang menghujahkan bahawa remaja di peringkat awalan ni mereka akan bersungguh untuk mencuba bertingkah laku seperti tingkah laku kumpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Nurul Amira Syafiqah binti Abdul Basir, nombor metrik D20191087856. Saya akan menyambung bahagian kajian lampau. Baiklah, saya akan membentangkan satu lagi kajian lampau yang berkaitan dengan kajian yang kami kaji. Kajian yang dijalankan oleh Hasina Banu Abdul Kalam 2016 adalah untuk mengkaji mengenai pengaruh persekitaran sosial terhadap tingkah laku disiplin murid. Seramai 450 orang murid telah dipilih secara rawak sebagai responden. Maklumat yang diperolehi melalui penggunaan borang soal selidik. Dalam kajian berkenaan didapati bahawa faktor yang lebih dominan mempengaruhi tahap disiplin pelajar ialah faktor keluarga. Hal ini kerana kebanyakannya pelajar yang bermasalah terdiri daripada mereka yang mempunyai ibu bapa tetapi telah bercerai dan juga ibu bapa yang sering bertindak kasar terhadap mereka. Hal ini menyebabkan emosi mereka sering terganggu dan melakukan pelbagai masalah tingkah laku untuk melepaskan emosi mereka. Secara kesimpulannya, kajian lepas mendapati bahawa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi masalah tingkah laku pelajar bukan sahaja disebabkan oleh faktor keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh rakan sebaya kerana rakan sebaya dan keluarga adalah orang yang paling dekat dengan pelajar. Saya akan lista Juni dan saya akan mengulas secara ringkas mengenai perbincangan penulisan kami iaitu masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar di sekolah. Teori yang kami kaitkan dalam perbincangan kami adalah teori perkembangan moral Colbert dan teori ekologi Bronfenbender. Dalam slide ini saya hanya akan menyentuh tahap konvensional menurut teori perkembangan moral Colbert, iaitu orientasi persetujuan antara individu. Dalam tahap ini, pelajar mempunyai prinsip untuk melakukan sesuatu yang disukai atau diterima dalam kumpulan mereka. Sekiranya hubungan antara pelajar dan guru tidak begitu akrab, pelajar tidak akan mempunyai inisiatif untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai atau diterima oleh guru. Salam sejahtera, nama saya Yumeri Shiliapit dari kelas KPP 3014 kumpulan M. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan hasil daripada temu bual yang telah kami jalankan dengan seorang cikgu di sebuah sekolah. Melalui hasil temu bual ini, didapati bahawa masalah tingkah laku yang sering berlaku di sekolah tersebut ialah masalah ponteng sekolah. Pelajar lelaki dalam kalangan pelajar tingkatan 1 dan 2 mendominasi lebih kurang 85% daripada masalah tingkah laku ini. Melalui temu bual ini, antara 4 faktor yang menjadi punca berlakunya masalah tingkah laku ini ialah: yang pertama, pelajar merasa bosan dengan suasana sekolah; yang kedua, pengaruh rakan-rakan; yang ketiga, latar belakang keluarga bermasalah; dan yang terakhir, pengaruh media massa. Masalah tingkah laku ini membawa implikasi negatif kepada pelajar dan kepada sekolah itu. Antara implikasi negatif yang wujud ialah: yang pertama, pencapaian akademik pelajar merosot; yang kedua, peratus ketidakhadiran pelajar meningkat; yang ketiga, berlaku keciciran pelajar; dan yang terakhir, pelajar terlibat dengan kes berat ataupun jenayah. Pelbagai inisiatif telah diambil oleh pihak sekolah bagi mengurangkan masalah tingkah laku ini. Antaranya ialah memberikan surat amaran kepada pelajar yang bermasalah, menjalin kerjasama dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, menjalin kerjasama dengan unit bimbingan dan kaunseling sekolah, menjalin kerjasama dengan pihak polis, dan melaksanakan program Cakna.